Baru ni ada orang buat dia panggil apa? Dia panggil debat ke apa? Ada baru ni kan? Dia panggil debat ke diskusi ke apa dia panggil? Diskusi. Diskusi. Akhirnya Tuhan bertempat di akhir sekali. Last sekali Tuhan bertempat di al-makanul adami, tempat yang tak ada. Ya, dengar dalam tu dia ada saya tak tengok, cuma hok pendek itu. Tengoklah sikit-sikit apa benda dia duduk mainnya. Tuhan bertempat, dia bahas Tuhan bertempat. Bahas ayat itulah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Summa istawa 'alal 'arsy. Tertinggi Allah ni istawa, man istiwa Allah atas arasy. Istiwa Allah atas arasy itu akidah kita. Allah istiwa atas arasy itu akidah kita. Itu ayat Quran. Tidak beriman Allah istiwa atas arasy, tidak beriman dengan ayat Quran. Istiwa atas arasy di dalam Quran ulang 7 kali. Bukan satu ayat. Hak kita biasa dengarnya dalam surah Sajadah tu lah. Semastawa 'alal arsy. Dan surah Sajadah pagi Jumaat bukan surah Sajadah je, dia ada 7 tempat ayat yang menceritakan Tuhan istiwa atas arasy. Itu akidah Quran. Istiwa atas arasy. Apa makna istiwa? Itu barulah ulama berkhilaf. Pandangan ulama terdahulu apa makna istiwa terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jalanan ulama terdahulu, ulama salaf. Itu jalanan yang paling kuat, jalanan yang paling selamat. Itu pandangan yang kuat. Pandangan ulama kemudian istiwa alal arsy dengan makna Allah Ta'ala menguasai arasy, Allah Ta'ala memiliki arasy. Ini jalanan ulama khalaf, ulama kemudian. Ini bukan pandangan yang kuat, tetapi pandangan inilah pandangan yang lebih sesuai, yang lebih teguh untuk orang kemudian. Yang lebih sesuai, yang lebih menasabah dengan ulama kemudian. Sebab itulah ulama khalaf, ulama kemudian sedikit ni dia ada pandangan di sendiri pula dengan masyarakat pada masa itu. Pada masa 300 tahun ke belakang khalaf. Pada masa kita, pada masa kita koholah. Pada masa kita ni, pada masa kita ni bukan kata ayat mutasyabihah, ayat yang muhkamah, cerita bab akidah, cerita bab qada dan qada pun mengarut sekali dah. Itu ayat yang muhkamah, hadis yang muhkam berkaitan dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hak tu pun bolong hak rukun iman pun bolong. Belum pergi pada ayat yang mutasyabihah, ayat yang muhkamah, ayat yang terang maksud. Ayat yang mutasyabihah, ayat yang tak jelas maksud. Ayat muhkamah terang maksud, Allah menentukan segala-galanya. Ayat muhkamah, Allah yang menjadikan segala-galanya. Tu terang maksud. Tu pun tak faham Allah menentukan segala-gala. Mana apa? Allah mengetahui, bukan Allah menetap. Akidah pun sekarut dah. Ayat yang muhkamah, ayat terang maksud. Terang maksud ayat. Allah menentu, bukan Allah mengetahui saja. Innallaha yaf'alu ma yurid. Bahawasanya Allah Ta'ala buat perkara yang Allah kehendak. Yurid, yang ia Allah kehendak. Allah kehendak tu iradah. Apa yang Allah kehendak, Allah mengetahui. Apa pergi pada mengetahui? Tiba-tiba Allah buat bukan perkara yang Allah kehendak, Allah mengetahui saja. Allah tak netak pun kata dia. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Itu akidah daripada ayat yang muhkamah pun sesat dah. Sama tu nak cerita bab yang mutasyabihah. Sebab itulah jalanan ulama khalaf lah jalanan yang sesuai dengan masa kita.
Jadi banyak dah bahas istiwa itulah, istawa. Dan Quran banyak lagi ayat mutasyabah yang lain. Yadullah, tangan Allah. Bal yadahu mabsutatani, dua tangan. Mimma amilat aidina, tangan jamak. Matwiyatun biyamini, digulung dengan tangan kanan. Nak orang kat mana? Dia banyak lagi ayat mutasyabihah. Tapi tak apa main mana ni. Dia main istiwa tu lah. Ayunina, ayun ni kalau kita tengok mata. 5 kali dalam Quran. Nak jemaah macam mana? Ulama kemudian, ulama khalaf. Yadullah, kekuasaan Allah. Apa yang bercerita? Matwiyatun biyamini, digulung dengan kekuasaan Allah. Tak tiba dah kanak-kanaknya. Bi'ayunina, dengan pengawasan kami. Tak timbul dah matanya. Itu ulama khalaf. Lebih sesuai untuk masyarakat. Ia bahas bab istiwa. Tertinggi atas arah dengan makna duduk atas arah. Pun dah gana. Itu bukan jalan ahli sunnah wal jamaah. Duduk atas arah makna bertempat. Bertempat lah. Tuhan bertempat atas arah. Asalnya bertempat atas arah lah. Dia bahasnya. Makna Tuhan bertempat. Bahas sebab istiwa alal arsy itulah. Sebab istawa ni dia ada makna duduk. Istawa ni dia ada belah-belah makna istawa tu. Istiwa tu dia banyak makna. Ada di antara makna duduk. Kalau contoh ayatnya, fa iza stawaita anta wa man ma'aka fil fulki faqul alhamdulillahillazi najjana minal qaumiz zalimin tu. Fa iza stawaita anta wa man ma'aka fil fulki, apabila duduk engkau ya Nuh dan mereka bersama engkau dalam bahtera. Tu istawa mana duduk nah. Istawa mana duduk? Ada mana duduk. Tapi istiwa Allah Ta'ala, ulama tak terjemah dengan duduk. Ulama terdahulu, apa makna istiwa? Serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis itu, mudah. Tapi mudah sesuai dengan orang terdahulu yang akidah dia teguh. Orang sekarang ni di diskusi debat ni bukan orang-orang awam ni, ustaz-ustaz dah. Jadi Tuhan bertempat. Tuhan pula bertempat, jadi bertempat atas makhluk. Tak. Bukan bertempat atas makhluk. Yang lagi pula. Hak sama lagi ni. Bukan bertempat atas makhluk. Dah kalau tak bertempat atas makhluk, ada benda pula yang bukan makhluk Allah. Ada benda yang bukan makhluk Allah. Maka bercanggah pula Allah yang menjadikan segala-gala perkara. Allah yang menjadi khalaqa kulla syai' kan, semua Allah yang jadikan. Tiba-tiba ada pula tempat yang bukan makhluk. Sebab kalau tempat tu makhluk, Allah ambil manfaat daripada makhluk. Ni tempat ni bukan makhluk. Sebab kalau tempat ni makhluk, sebelum Allah jadikan tempat ni Allah duduk mana? Kalau tempat ni makhluk, bukan makhluk, tempat ni bukan makhluk. Ada pula ke benda yang bukan makhluk? Ada. Benda apa? Al-makanul adami, tempat yang tak ada. Ni dia tempat yang tak ada. Saya kita ni pun tanyalah buti ni al-makanul adami. Saya pula kena ni. Ditekan pula saja. Al-makan, tempat tu apa? Jadi macam saya pula jom bawa pahaman al-makanul adami. Al-makan tu apa? Tempat lah. Kalau kita al-makan adalah benda yang menahan kita daripada jatuh ke bawah. Tu kalau kita. Ni kursi ni. Kursi ni menahan daripada jatuh ke bawah. Itu makan. Ni latar ni. Latar ni menahan kita daripada jatuh ke bawah. Itu dia panggil tempat. Al-makan. Kalau kita lah, perkara yang menahan kita daripada jatuh ke bawah. Tu tempat. Apa tempat? Tempat tu benda yang menahan kita jatuh ke bawah. Tiba tempat yang tak ada. Tak ada kan pula. Jadi tempat yang tak ada.
Tempat ni mesti benda yang ada. Tiba-tiba benda yang ada yang tak ada. Yang masalahnya seorang lagi tu pula, saya tak dengar ni, dia pun jadi tak terjawab. Ni panggil apa ni? Apa panggil? Tak dapat nak memitah putaran lawan. Kurang pikat ah. Kurang pikat. Guru kata kan, dia kata hok nak betul jalan sebenar tu pun tak kemah juga. Ya. Situ patut kalau dia cerdik sungguh pada habis situ je. Sebab sekarang ni asal pucanya bertempat atas arash. Sekarang ni pula bertempat atas makan yang tiada. Bukan arah lah pula jadinya. Faham tak? Perbahasan asalnya Tuhan dia kata Tuhan duduk atas arah. Arash ni makhluk Allah. Yalah, arash ni makhluk Allah. Allah jadikan kemudian. Jadi kalau duduk atas arash makhluk Allah, sebelum Tuhan jadikan arash, Allah duduk di mana? Allah duduk ni bukan di makhluk Allah. Ni lagi. Sebab kalau makhluk Allah asal tak ada kan? Arash asal tak ada. Dia nak lari. Dia nak lari tu, dia tak sedar tu. Dia lari daripada hak dia kata arash mula-mula. Dia lari tu. Bukan kata makanul adami tu hak jenis hak karuk ni. Dia lari tu patut boleh pegang lalu dah. Sekarang awak kata Tuhan duduk atas arash. Arash makhluk Allah. Arash asal tak ada. Arash makhluk Allah yang besar, yang melingkungi alam. Tu arash. Jadi arash ni asal tak ada. Kalau Tuhan duduk atas arash, sebelum Allah jadikan arash, Tuhan duduk di mana? Dia pusing kau tu, akhirnya Tuhan bertempat di tempat yang bukan makhluk. Bila dia kata Tuhan bertempat di tempat yang bukan makhluk, berarti dia sudah lari daripada hak dia kata arash. Di situ dia kalau kita kata kau dia geleceh dah. Dia geleceh dah situ sebenarnya. Patut ada pula tempat yang bukan makhluk. Ada benda yang bukan Tuhan buat. Ada. Benda apa? Makanul adami. Tempat yang tak ada. Kawan ni pun kata saya tak pernah jumpa istilah ni. Pelik istilah ni. Dia kata al-makanul adami ni istilah ahli falsafah. Ahli falsafah mungkin falsafah alam ni pun qadim. Ahli falsafah kafir. Tapi kita dia kata inilah pandangan Asy'ariyah. Inilah pandangan ulama salah. Ini patut tekan dulu dah. Asy'ariyah mana yang kata ada al-makanul adami? Ulama salah mana yang kata ada makanul adami? Ni. Kok ke mana pun nak kata Tuhan bertempat juga. Ini Al-Quran Tuhan kata ni. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun ni. Fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnah ni. Ayat mutasyabihah ni, mereka yang ada kesesatan dalam hati dia akan turut benda yang kesamaran bagi mereka untuk timbul fitnah. Nak pegang juga Tuhan bertempat, tapi dia asalnya bertempat atas arash. Bila orang bahas arah ni makhluk, dia nak lari pula daripada arah ke mana pula? Kepada tempat yang tiada. Jadi dia ni jadi tak kemah dah. Arash patut pindah pada tempat yang tiada. Tempat tapi tak ada. Tak ada tapi benda tu tempat. Tak kebengong jadi. Tempat. Tempat makhluk Allah. Makhluk kalau ada. Ni tempat yang bukan makhluk. Kalau tempat yang bukan makhluk ni macam mana? Tempat yang tak ada. Dah tak ada bukan makhluk Allah lah. Kalau tak ada. Kalau ada, semua yang ada adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ni hak ni bukan makhluk Dah ada ke benda yang ada bukan makhluk? Ini benda yang tak ada. Dan kalau benda tak ada, panggil tempat macam mana? Tempat yang tak ada. Itu dia. Dan kalau tak ada, bukan tempat. Kalau tak ada, bukan tempat. Duduk mana? Duduk rumah. Rumah mana? Rumah tak ada. Duduk di rumah tak ada. Lalu duduk rumah tak ada ni biasanya baru lepas daripada buat Duduk rumah tak ada
Duduk atas rumah. Mana duduk rumah? Rumah tak ada. Tuhan bertempat. Tempat di mana? Di tempat yang tiada. Satu lagi istilah dipanggil, bertempat di al-makanu dunal makan. Tempat yang bukan tempat. Oh, sakit pula. Putih yang tidak putih, hitam yang tidak hitam. Dah kejeng orang panggil. Hanya panggil, mau putar belakang ni. Putar. Siapa ni? Allazina fi qulubi zaighun ni. Orang ada kesetan dalam hati. Tidak menyesatkan orang pula. Jadi al-makanul adami, tempat, tapi tempat yang tiada. Maknanya bukan atas arah lah jadinya. Yang mari bahas saat ni bahas bab apa? Bahas Tuhan duduk atas arah. Lekat hak arah, dipindah pula Tuhan bertempat di tempat yang tiada. Maknanya sudah bukan arah. Tubik pula tempat yang tiada. Dua kali karuk dah. Mula dia kata Tuhan duduk atas arah, karuk dah. Lekat situ, dia lari pula. Tuhan bertempat di tempat yang tiada pula dah. Gimana? Ni orang main benda gini ni. Awak tak main surah bala ni. Surah bala ni awak tak main. Surah bala ni tak minat mana ni. Sebab yelah masa yang ketat. Orang sekarang dia sibuk. Ada time dia boleh luangkan masa. Ada time dia tak boleh nak luangkan masa. Jadi pilihan merekanya hak siaran-siaran yang seumpama ni lah. Jadi panduan mereka pula biasa turut orang-orang yang pintar, orang-orang yang pijak, yang pandai bercakap. Sebab peringkat istiwa alal arsy 7 kali. Kena pegang hak ni lah. Memang kita pegang. Bukan kerana istiwa alal arsy 7 kali kita pegang. Sekali sebut pun kita pegang dah. Hak kalamullah walaupun tak ada makna pun kita pegang. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradi. Allah yang mengetahui. Kita pegang. Akidah kita ni ayat Quran, kalamullah. Apa makna? Mana tak ada pun kita pegang dah. Ini kalamullah, kita beriman yang Quran. Bukan masalah kata istiwa alal arsy 7 kali kita kena pegang, bukan kan tu sekali pun kita berpegang. Dia boleh pula wak banding. Istiwa alal arsy 7 kali. Laisa kamitsli syai'un. Tidak ada seumpama Allah sesuatu. Sekali je dia kata. Dah sekali? Nak tahu tepi lah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada bagi Allah ni umpama sesuatu. Kalau sesuatu bertempat, Allah tak bertempat. Dia satu kali je. Ni 7 kali ni. Kalau kita pegang ni, kita pegang belaka. Walaupun satu kali, walaupun tak ada makna sekalipun, kita pegang belaka. Itu kalamullah. Beriman dengan kitab, beriman dengan Quran. Ini akidah kita. Dan memang kita berpegang istiwa alal arsy. Tapi apa makna istiwa? Itu barulah khilaf ulama. Antara jalanan salaf dengan khalaf. Salah serah makna kepada Allah. Pendek je cerita ambilnya. Ringkas sahaja. Tapi sesuai untuk masyarakat yang akidah dikemah. Sama macam kita mengaji jalan ulama khalaf. Allah memiliki arah, Allah memerintah arah, Allah menguasai arah. Kemah dah kita pegangnya. Kita berbaliklah pegang kita kepada jalanan ulama salaf. Serah makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita nak menyampaikan kepada umum pula, kena pakai jalanan ulama khalaf. Orang yang mengaji secara umum ni, kita mengaji secara umum ni, kita faham, kita pegang cara salah. Sebab dalam kitab tauhid dia akan datangkan 2 pandangan. Tapi ada juga guru yang hanya cerita satu pandangan khalaf saya di situ. Dia tak datangkan pandangan salah. Pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Bukan menafikan jalan salah, tapi kenapa hanya cerita jalanan khalaf sahaja? Yadullah, kekuasaan Allah. Apa tak cerita pengertian ulama salah? Cukup dah. Untuk peringkat permulaan. Ngaji banyak, ya Allah, ada 2 jalanan. Barulah kita hurah pula. Tapi untuk mula-mula sekali lalu, ya Allah, kekuasaan Allah. Matwiyatun biyamini, Tuhan gulung dengan kekuasaan Allah.
Tuhan gulung dengan kekuasaan Allah. Fa innaka bi'ayunina, sesungguhnya engkau tu di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ayun, mata huruf yang salah macam mana? Tak sudah cerita lagi lah. Pakai jalan khalah sudahlah. Kalau kita buka terjemahan tafsiran Melayu, kita pun pakai jalan khalah. Tak datang pun jalan salaf. Mereka tolak ke jalan ulama tu? Tidak tolak. Tapi kenapa hanya datangkan satu jalanan? Kalau ringkas, satu jalan yang sesuai, jalanan khalah. Tapi kalau kita bahas tu agak detail, kita datangkan dua jalanan. Gitu. Sebab kadang-kadang ada orang mengaji agama, dia pun datangkan kitab-kitab lama, kitab-kitab ulama muktabar, istiwa alal arsy, tapi tidak ada huraian. Kata inilah betul, ini jalanan ulama salaf. Dia berfahaman ulama kemudian, ulama khalaf, istiwa alal arsy dengan mana menguasai, memerintah. Dia kata tidak beriman dengan ayat istiwa alal arsy, tidak beriman dengan Quran, kafir. Dia anggap orang kafir. Istiwa alal arsy itu akidah Quran. Yang berbeza huraian, apa makna istiwa alal arsy? Tak ada. Ayat tu Quran tu tak ada. Ni hak bab pegangan. Hak kita kata bab pekoh. Bab pekoh. Sa'idan tayyiba, itu ayat Quran. Kita beriman dengan sa'idan tayyiba, ayat Quran. Tapi apa makna sa'idan? Mazhab Syafi'i kita debu, tayamum dengan debu. Mazhab Maliki benda yang ada atas muka bumi, dinding ke tiang ke gapo ke, sa'idan boleh tepuk belakang, tak nanti debu. Masing-masing pakai sa'idan tayyiba, ayat Quran. Tapi apa makna sa'idan? Ada dua makna. Tu dua makna tu khilaf lah ulama pula. Tapi sa'idan tetap sa'idan, tak ayat Quran. Apa makna sa'idan? Kita kata debu. Ada orang kata sa'idan ni dinding pun boleh, ni tiang pun boleh. Tak pakai sa'idan ke? Pakai sa'idan, tapi makna yang berbeza. Sa'idan tetap dah ayat Quran. Istiwa ni ayat Quran tetap dah. Kita wajib beriman dengan ayat Quran, itu rukun iman kita. Tapi apa makna istiwa? Ulama dulu serah makna kepada Allah tanpa huraian. Ulama kemudian istiwa alal arsy, Allah menguasai arasy, Allah memiliki arasy, Allah yang memerintah arasy. Dah. Tiba-tiba dia mengaku dia ikut jalanan ulama salah. Waktu bohong, waktu pegangan terpesong belaka tu. Tuhan duduk atas arah, duduk yang selayaknya dengan Tuhan. Ini akidah yang pas dengan bid'ah. Tuhan duduk atas arah, duduk rapat zat Tuhan dengan arah. Macam kita duduk atas kursi atau kafir. Ni kita duduk atas kursi kan? Kita duduk atas kursi ni, zat kita, tubuh kita ni rapat dengan zat kursi. Tuhan duduk atas arah, zat Tuhan ni rapat depek dengan zat arasy. Sama sendak Tuhan dengan arah. Besar juga Tuhan, macam besar arah juga Tuhan. Berbentuk pula Tuhannya, berjising pula Tuhan. Tuhan duduk macam kita duduk ni lah. Itu kafir. Tuhan duduk atas arasy, duduk yang sesuai dengan Tuhan, atau akhir yang dah sesuai, wajib bertaubat. Ulama di sunnah tidak terjemah istawa tu dengan makna duduk. Memang istawa bahasa Arab ada makna jalasa qa'ada, ada, bukan tak ada. Memang ada makna istawa, makna duduk. Tapi ayat istiwa alal arsy, ahli sunnah tidak terjemah dengan jalasa duduk ataupun qa'ada, tak ada. Ni mari daripada sinilah. Duduk atas arasy. Dia pun diskusi. Duduk atas arasy ni duduk atas makhluk. Arasy ni makhluk yang asalnya tak ada. Sebelum ada arah, duduk di mana? Tuhan bertempat atas tempat yang bukan makhluk Allah. Kalau tempat bukan makhluk Allah, lari dah arah sana. Sebab arah tu makhluk Allah. Dah arah. Awal-awal dia jadi pening dah. Tapi orang hak tukang nak betul ni pun pening juga. Dia pun jadi pening hanyung, akhirnya tak lekat gitu. Padahal habis situ dia boleh balik awal dah. Tapi duduk luar ni boleh cakap lah. Dan duduk dalam gitu atas kekuatan masing-masing lah. Sebab tu nak berdiskusi, berdebat ni bukan semua orang. Bukan masalah betul salah, bukan. Bukan masalah betul salah.
Sebab terkadang kita nak cerita benda yang betul. Kadang-kadang ada dalam TV tu kan, dia panggil 2-3 orang tu kan. Jadi dia cakap dak petoh. Jadi cakap dah lah pengusi tu berat sebelah. Dah, pengusi berat sebelah. Lepas tu hak sebelah tu pula petoh. Dia kokak. Kata dah tahu dah kokak. Tebeng nak tunjuk diri. Bapa syorkan orang lain lah. Kalau awak tidak petoh, memang awak pintar, awak boleh mengemukakan idea. Tapi biasanya awak cakap seorang boleh lah. Kalau berdepan itu mungkin tak boleh. Tapi dia ambil juga, rugi lah. Tapi kalau awak pintar, tubik kau ni, pangah kau tu. Tubik kau tu, pangah kau tu. Tu pintar. Betul tak betul? Kali kedua. Ada? Betul tak betul? Kali kedua ni, dia pintar ni. Sebab tu kata nak berhadapan, berdebat. Bukan makna awak sebenar. Kenapa awak tak berani berhadapan? Berhadapan cerita lain pula. Tak ada lah. Walaupun kalau kira peluang sebab berhadapan, tapi dah dia tak lacau. Nak tubik sesekara, hok ning ni ngak-ngak je, ni bahang dah. Pengusi bahang retek, lepas tu saja kan. Jadi dia masa tu pun dia dah nak pergi orang kali. Bertempat atas arah, akhirnya bertempat di tempat yang bukan makhluk Allah. Bila dia kata bukan makhluk Allah, berarti sudah lari daripada hak asalnya. Dia kata duduk atas arash. Lagi tak? Jauh dah lagi. Lepas tu kawan ni tekan balik, ada ke tempat yang bukan makhluk Allah? Ada ke benda yang bukan makhluk Allah? Ada benda yang bukan makhluk Allah. Maka soal balik, ada benda yang bukan Tuhan jadikan. Kau semua ni Tuhan jadikan mereka kan? Ada benda yang Tuhan tidak jadikan. Benda ke apa? Benda yang tak ada. Yang tu tubik makanul adamiyah, tempat yang tak ada. Bila tak ada, bukan Tuhan buat lah. Jadi tempat yang Tuhan duduk ni, tempat yang tak ada. Maka tempat yang tak ada ni bukan makhluk Tuhan. Masalahnya lari daripada arash. Yang keduanya, apa di tempat yang tak ada? Kalau tempat yang tak ada, mana Tuhan tidak bertempat. Tak bertempat. Mula kata bertempat atas arash. Pusing lari pada bertempat tempat yang tak ada. Lepas tu rakaman tu ada pula orang, satu doktor, dia sokong balik al-makanul adami. Dia kupah tempat yang tak ada. Doktor yang sama, saya pernah dengar satu rakaman berkaitan dengan arash. Bila orang tanya dia, bertempat atas arash, arash ni asal tak ada. Sebelum ada arah, Tuhan duduk mana? Ada semua jawab, dia kata, Tuhan sudut tanyalah Tuhan duduk mana, sebab Tuhan tak wayak hidup mana masa tu. Ada jawab pula, sebelum ada arah, Tuhan terapung atas udara. Ini semua ni tak ada akidah daripada awal balik ni. Tak ada mengajar akidah daripada awal balik. Lepas tu mengajar agama dengan tujuan dunia. Ini jadi masalah ni. Jadi sesat barat. Tuhan terapung atas udara. Udara ni makhluk Allah. Orang tanya ni sebelum Allah jadikan apa-apa. Sebelum Allah jadikan apa-apa, mana udara pun tak ada. Kenapa tak udara macam mana? Jadi sebelum ada arah, Tuhan duduk terapung atas udara. Siap arah, Tuhan pun duduk atas arah. Hak doktor ni, hak ni dia kata al-makanul adami. Sebelum tu dia pernah timbul persoalan ni. Sebelum Tuhan jadikan arash, Tuhan duduk di mana? Persoalan tu timbul. Dia jawab, ni doktor ni jawab. Ni jawapan ni kiranya macam bijak lah. Ni jawapan dia ni macam sesal lah soalan tu. Tak muskil dah maknanya. Soalan tu gini jawapan dia. Tuhan duduk di tempat yang qadim. Makna memang jeng lah. Jeng. Apabila sebelum Tuhan jadikan arash, Tuhan duduk di tempat yang qadim, mana Tuhan duduk tak arah. Ke Tuhan pindah orang dah. Mula saya duduk tempat yang qadim, kemudian arash bukan qadim dah, arash baharu. Lepas Allah jadikan arah, Allah pun pindah dari tempat qadim kepada arah pula. Gitu. Mana dia sudah lari daripada arah dekat situnya. Sebab Tuhan duduk atas tempat yang qadim. Lepas tu, ada ke perkara qadim selain daripada Allah? Ni banyak perkara sesat. Ada ke
perkara yang qadim selain daripada Allah. Maknanya sudah berbilang qadim. Akidah kita yang qadim hanya Allah dan sifat Allah. Sebagaimana pegang kita hadis sahih Bukhari, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Ada Allah Ta'ala dan tidak ada serta Allah sesuatu. Yang ada hanya Allah dan sifat Allah. Sesuatu tak ada. Macam mana dia tak ada tempat yang qadim? Bercanggah dengan akidah kita. Nak lari daripada ni lah, kata sebelum jadi arah, tuan duduk mana? Tuan duduk di tempat yang qadim. Tapi kejadian ni doktor yang sama, tuan duduk di tempat yang makanul adami pula, tempat yang tak ada pula. Orang yang sama. Pening dia mana? Orang yang sama. Dulu kata tempat yang qadim, sekarang ni al-makanul adami pula, tempat yang tak ada. Apa benda semua ni? Dan kalau tempat tu tempat yang qadim, bercanggah dengan hadis Nabi, dah. Makna ada berbilang qadim, makna tempat ni bukan makhluk Allah. Sebab kalau qadim bukan makhluk lah. Sebab makhluk ni perkara yang asal tak ada, Allah buat kemudian. Itu makhluk. Kalau tempat yang qadim, makna tempat ini bukan makhluk Allah. Ada perkara yang bukan dijadikan oleh Allah. Allah bukan Rabbil Alamin dah lah. Macam akidah kita, macam akidah kitanya. Nah, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Ada Allah Ta'ala dan tidak ada serta Allah sesuatu. Ketika Allah belum jadikan apa-apa, Allah bertempat ke tidak? Sebelum Allah jadikan apa-apa, Allah bertempat ke tidak? Nak bertempat macam mana? Tak ada tempat. Tak ada. Yang adanya Allah je kan? Kan kita pegangkan yang qadim hanya Allah yang qadim dan sifat-sifat Allah yang qadim. Jadi sebelum Allah jadikan makhluk, tidak ada selain daripada Allah. Macam mana Allah nak bertempat? Jadi ini akidah kita. Allah ada, tidak bertempat, dan selama-lamanya Allah tidak berubah sama sekali. Itu je. Sebab itulah hadis kana Allah wala makan wahwal an ala ma'alahikan. Hadis ni bagi pandangan Ibnu Hajar, hadis tidak ada asal. Tapi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq mengatakan hadis ni sabit. Kana Allah wala makan. Ada Allah dan Allah tidak bertempat. Hadis ni khilaf ulama. Kedudukan hadis ni khilaf ulama. Ada ulama kata hadis ni bukan hadis Nabi, ada setengah ulama kata ini hadis Nabi. Tapi kenapa ulama usul ni pakai kan Allah wala makan? Sebab walaupun lafaz hadis ni khilaf ulama, tapi makna dia sahih dan tepat dengan hadis sahih kan Allah walam yakun syai'un ghairuh. Itu hadis sahih Bukhari. Ada Allah Ta'ala dan tidak ada serta Allah sesuatu. Maknanya wala makan, tidak bertempat lah. Sebab macam nak bertempat? Sebab yang ada hanyalah Allah. Sesuatu yang lain tidak ada. Berarti tempat pun tidak ada. Maka tepat tak dengan hadis kan Allah wala makan. Yang ulama khilaf hadis ni sabit ke tak sabit. Sebab tu ulama usul ni pakai. Sebab tepat dengan hadis sahih kan Allah walam yakun syai'un ghairuh. Ada Allah Ta'ala dan tidak ada serta Allah sesuatu. Wahwal an ala ma'alaikan. Allah Ta'ala selepas Allah jadikan makhluk, begitulah Allah Ta'ala sebagaimana Allah sebelum Allah jadikan makhluk. Allah tidak berubah, Allah tidak terkesan, dan Allah tidak ambil sebarang manfaat daripada makhluk yang Allah jadikan, termasuk arasy. Itu akidah kita. Simple, dia mudah je. Bagaimana Allah? Allah sebagaimana sebelum Allah jadikan makhluk, begitulah Allah selepas Allah jadikan makhluk. Allah tidak berubah. Sebab ni nak cerita bab zat Tuhan ni. Kalau kita dilarang dah berfikir berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata dah tak tercapai akal kita nak fikir berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh bahas berkaitan dengan Allah duduk di mana, Allah bertempat pula begiang. Di mana ke peranan pihak berkuasa agama? Di mana peranan pihak berkuasa agama? Pihak berkuasa agama dia ada kuasa.
untuk jaga kesucian agama. Ada kuasa, tapi tak pandai nak gunakan kuasa. Sebab apa? Apa tak pandai nak gunakan kuasa? Kan? Dia pun pening juga aku ni, tak nak faham juga. Kata gua ni, dah ni akalang-akalang karut belaka ni, ahli falsafah belaka ni. Ni ahli falsafah belaka. Sebagaimana hak cerita bab ayat muhkamah itulah. Allah tidak menentukan, menetapkan, Allah hanya mengetahui. Itu akidah falsafah belaka tu. Akal karut belaka tu. Oh, kalau Allah menentukan segala-galanya, nanya orang hak jahat ada akal karut belaka tu. Itu hak muhkamah pun akal karut dah dipakai. Hak ni ayat mutasyabihan. Dia nak pusing juga ke mana-mana pun. Ada satu pula dia kata istiwa alal arsy ni arash. Arash ni dia meliputi alam. Arash ni diumpamakan macam bumbung alam atas. Jadi Allah atas arah ni bukan atas arah macam kita atas kursi ni. Allah terpisah daripada alam. Allah terpisah daripada alam pula. Allah. Kita gerak, diam, istimak, depek, infirak, apa panggil apa? Renggang. Ini semua dia panggil umur nisbiyah belaka ni. Benda makhluk belaka ni, benda baru belaka ni. Gerak, diam, benda baru. Berdempek, bercerai, benda baru belaka, makhluk belaka. Faham tak? Ni bersama istimak, berdempek. Ni bercerai, berdempek, makhluk sama makhluk. Bercerai pun perkara makhluk berlaku jenis bercerai. Kan kita kan makhluk ni ada gerak, ada diam, itu makhluk. Ada yang depek, yang takut dengan yang pisau. Itu semua gambaran makhluk belaka. Jadi kalulah yang arash, Allah duduk atas arah, apa panggil istimak, depek, ni makhluk. Berjisim Allah, mustahil sama sekali. Tak, terpisah daripada arah. Terpisah, arah pun makhluk, Allah pun jadi makhluk. Dia lagi pula, Allah terpisah daripada alam. Dia gini je. Dia ada jugalah ayat-ayat yang sepatutnya kita ingat dalam bab akidah ni mutasyabihah. Balik rumah, ngapa ayat surah Al-Hadid ayat yang keempat. Ngapalah seayat ke mana? Dah benak kan tu pula. Ni kurang seayat pun tak nak ngapa. Seayat je. Surah Al-Hadid ayat yang keempat. Ini huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam tu. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Summa stawa 'alal arsy. Adapun dalam surah Istiadah, Allahul Ladzi. Allahul Ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam summa stawa 'alal arsy. Itu surah Istiadah. Faham tak? Allahul Ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Ada wa ma bainahuma. Bukan itu Istiadah. Fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy. Adapun surah Hadid, huwallazi, bukan Allahul Ladzi. Huwallazi, ia Allah lah juga. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Jadi tak ada wa ma bainahuma. Dah ada beza sikit. Hak beza ni kadang-kadang kita baca surah lain. Tapi ayat lain. Cepat awak lain. Sebab apa? Allahul Ladzi, ni huwal ladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Hak sejadahnya khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Ngene. Tu payah kau nak ngapal Quran. Jadi huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summa stawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir.
Tengok terjemahan dia. Yang kita naknya di awal ayat. Summastawa 'alal arsy. Di hujung ayat, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Summastawa 'alal arsy. Kemudian istiwa Allah atas arasy. Di hujung tu, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Bukan tanaku orang panggil tu. Bukan jadi berlawan. Summa stawa 'alal arsy. Kalau pakai zahir kok, Tuhan duduk atas arah. Lepas tu, wa huwa ma'akum. Ke berapa Tuhan dia? Ini ayat ni. Maka ulama salafnya, summa stawa 'alal arsy, istiwa apa makna? Serah kepada Allah tapi tidak bertempat. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ma'iyah tu apa makna? Serta. Serta serah makna kepada Allah. Bukan serta kalau kita serta kok. Gitulah serta lah. Sama-sama. Tu serta dengan makhluk. Itu makhluk. Allah tak sama dengan makhluk. Maka apa makna serta? Apa makna istiwa? Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ayat ni satu makna. Bukan ayat yang berlawan. Tapi ulama kemudian, istiwa 'alal arsy arah milik Allah. Allah bersama, Allah mengetahui segala-gala perkara. Sesat masalah. Maka kalau nak serah pun habis. Kalau nak hura kedua-dua. Istiwa, hura mana apa? Allah memiliki arah. Wa huwa ma'akum, hura mana apa? Allah mengetahui. Allah mengetahui hal keadaan kamu, di mana kamu berada, apa yang kamu lakukan, Allah mengetahui segala-galanya. Itu huraian. Tapi tak mahu hura, nak serah. Istiwa, serah kepada Allah apa makna? Bersama, serah makna kepada Allah. Jangan pula istiwa 'alal arsy, Tuhan duduk atas arah. Lepas tu wa huwa ma'akum. Wa ma'akum ni maknanya dia lain tak lain pula. Apa nak kena? Itu panggil apa tu? Nafsu dia. Istiwa 'alal arsy dengan wa huwa ma'akum ni, jalanan ulama salah, serah makna kepada Allah. Tak akan belaga. Ni kalamullah. Macam mana kalamullah boleh berlawan? Tak akan berlawan. Ni satu ayat. Dengan ayat yang lain pun tidak berlawan. Sama telah satu ayat. Awal dengan hujung ayat saja. Summa stawa 'alal arsy, di hujung wa huwa ma'akum ainama kuntum. Pada satu ayat tu je. Mana istiwa 'alal arsy bukan makna duduk, ma'akum ni bukan makna sama. Mana zahir dia gitu kan? Mana zahir istiwa 'alal arsy duduk. Mana zahir? Ni tiap kendak sini ni. Bukan Tuhan pasal duduk-duduk ni. Lepas tu ma'akum ni pula ni sama-sama dengan kamu ni. Kamu ni ramai ni. Besar Tuhan. Besar kecil pula Tuhan, berjising pula Tuhan ni. Apa makna bersama ni pula? Kalau mana zahir kat bersamalah. Macam malaikat tu. Roket atik bersama kita tu kan? Bersama. Sebab apa? Roket atik banyak kan? Bolehlah bersama gitu. Itu makna zahir bersama gitu. Tapi apa makna bersama? Serah makna kepada Allah. Itu jalanan ulama terdahulu. Jalanan ulama kemudian, summa stawa 'alal arsy, arah milik Allah. Allah menguasai arah. Kemudian wa huwa ma'akum ainama kuntum, dengan makna Allah mengetahui segala-gala perkara yang kamu lakukan. Habis cerita. Ada. Kita ngapalah sikit. Ngapa hak surah Al-Hadid ayat yang keempat. Sebab apa kita ngaji agama ni, anak-anak cucu kita duduk dengar pelik-pelik, dia balik tanya kita nak kata mana? Kita celong je tu. Mu ni ngaruk ambil mana? Celong. Dia pun takut kita dia senyap. Lepas tu dia pakai hak dia. Kita lah hurakan dia. Ni dah jawab celong. Tak jadi gitu. Tu mana? Celong memang dia senyap lah, takut kita. Tapi mana akidah dia? Macam-macam. Dia nak berdiskusi, nak berhadapan ni, mana semangat dia kena kuat. Hak ujah satu hal dah, hak kebenaran satu hal.
Tak kena, tak semangat, tak kuat. Provokasi pula tau. Provokasi sama-sama dia. Provokasi daripada penuntung. Pakai duduk. Kan? Penuntung kacau agak misal lah. Pada duduk balas gitu je. Duduk balas penuntung je. Dah cerdik lah panggil. Tak kemah. Dah kemah. Lepas tu dia pusing pulak. Tak jawab gitunya. Ataupun macam tadi lah. Al-makanul adami. Alik ni pula kata, Allah, saya tak pernah dengar ni karuk ni biasa ni. Tapi berhenti setakat tu je. Karuk tu karuk, berhenti. Patutnya mana apa? Biar dia sandar ke dinding lah apa? Tekanlah pasal tekan. Tadi awak kata arah. Sekarang ni awak kata al-makanul adami. Hak mana sebenarnya? Kemudian al-makanul adami. Al-makan tu apa? Tempat. Lepas tu tempat tu apa? Taduk. Taduk tak tempat lah kau panggil. Bukan tempat kalau taduk. Tapi nak pegang Tuhan bertempat juga. Tapi bertempat di tempat yang tak ada. Kalau dah tak ada, tak ada nah. Tak bertempat lah, tak ada kau. Ni. Mana panggil apa ni? Nak pitah. Pitah hok putaran lawang, putar belik lawang. Tapi hok kita kalau bukan rasul ni tak panggil bodoh lah. Kurang pikat gitu je lah. Tapi kalau rasul bukan rasul lah kalau gitu. Sebab apa? Kalau tak boleh nak pitah putaran belik lawang tu kok nak macam mana nak tarik ummah kepada ikut rasul. Sebab apa? Sebab ummah pun bila rasul mana panggil apa mati percakapan, ummah pun berpaling daripada rasul, tak tercapai lah. Hikmah tabligh, hikmah diutuskan rasul. Apa hikmah dia? Supaya ummah mengikut rasul, supaya ummah junjung akan perintah rasul. Kita masuk kitab kita. Maka sia-sialah apabila luput hikmah tabligh ni. Mana hikmah tabligh? Mengikut ummah tu luput. Ummah tak akan ikut dah lah. Sebab rasul mati cakapan, ummah pun berpaling rasul. Maka luput hikmah tabligh, maka sia-sialah membangkitnya bangkit akan rasul jadi rasul. Dan iaitu sia-sia membangkit rasul ni mustahil lah. Sebab Tuhan tak buat benda yang sia-sia. Yang Tuhan buat semuanya ada kebaikan, ada hikmah di belakang. Sia-sia Tuhan tidak buat. Maka sia-sia bangkit rasul ni mustahil. Maka mustahil juga barang yang membawa kepadanya, barang yang bawa kepada sia-sia membangkitkan rasul, iaitu barang tu bodoh. Mana mustahil lah bodoh. Bila mustahil bodoh dan sabit lawannya lawan bodoh, iaitu cerdik bijaksana, maka tetaplah rasul mestilah cerdik bijaksana. Inilah kata tadinya, kerana membawalah bodoh itu kepada ketiadaan memitahkan putaran tu dalil akal dipanggil dalil wujud fatanah. Dalil mesti rasul bersifat dengan sifat fatanah dan istihalah lawannya, dan tidak lawan kepada fatanah mana tidak bodoh. Menjadi dalil rasul mesti bersifat dengan fatanah, dan menjadi dalil rasul tidak bodoh. Ini dalil panggil dalil akal. Habis cerita 4 sifat yang wajib bagi rasul dan 4 yang mustahil ke atas rasul. Dan satu perkara yang harus atas pesu-pesu itu, satu jua, iaitu bersepakat mereka itu, mana bersifat dan berkelakuan mereka itu dengan sifat-sifat manusia. Satu sifat yang harus bagi rasul. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma 'allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.